Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ramadan bukannya bulan untuk melahirkan insan malas. Ramadan juga bukannya bulan untuk kita mempertingkatkan waktu-waktu tidur kita. Tidak. Ramadan sebenarnya akan melahirkan insan dinamis. Insan yang lebih rajin, lebih baik, lebih berkualiti. Disebabkan Ramadan menyebabkan kita lebih sihat. Ramadan menyebabkan jiwa kita, ruh kita lebih bersih. Sebab di musim Ramadan, kita pertingkatkan amal ibadah kita. Kita dekatkan diri kepada Allah secara lebih bersungguh-sungguh. Dan tambahan daripada itu, Ramadan sebenarnya menjadikan kita lebih insaf, lebih sabar. Dan ini antara ciri yang akan menjadikan kita insan kelas pertama, insya-Allah. Sebab itu di zaman Nabi kita, alaihi salatu wassalam, kadangkala peperangan berlaku di musim Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Nabi dan sahabat tidak mengatakan sebagai contoh, "Ya Allah, kami tidak mampu berperang sebab ini musim Ramadan, musim puasa." Kalimat itu tidak keluar daripada mulut mereka. Sebab apa? Sebab mereka memahami dan menghayati konsep bahawa Ramadan merupakan kesempatan untuk meledakkan segala kebaikan. Sekaligus menjadikan mereka cemerlang di dunia sampai ke akhirat. Bayangkan apa yang dapat dihasilkan dengan Ramadan. Yang mana dengan ciri-ciri yang terhasil itu boleh menjadikan kita insya-Allah insan kelas pertama. Pertama sekali telah kita sebutkan sebelum ini, ia insya-Allah melahirkan ketakwaan. Ketakwaan melahirkan insan yang sentiasa taat, sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa bersyukur. Dia pergi ke mana pun, dia tidak ingin melakukan maksiat. Dia bukan anasir peruntuh, dia bukan anasir yang menghancurkan. Dia anasir positif, dia anasir yang baik. Itu kesan daripada takwa menuju kelas pertama. Yang keduanya, puasa menghasilkan insan yang sabar. 14 jam tidak makan, tidak minum, menghasilkan insan yang ada patience, yang ada kesabaran. Dan sabar ini bila kita aplikasi di penjuru kita, sama ada penjuru itu korporat ke ataupun tidak korporat, kecil atau besar, terlibat dengan projek itu ataupun ini, tidak kisah. Tetapi andai kata kita ada sabar dan sabar itu tinggi, kita boleh melangkah jauh. Dia melahirkan sebuah kecekalan. Dan orang yang berjaya ialah orang yang cekal. Yang cekal artinya jika dia terjatuh itu pun dia bangun. Dia hendak mencuba lagi. Dia tak gentar untuk menanggung risiko-risiko secara yang manasabah. Itu akan menjadikan kita insan kelas pertama. Tambahan daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, cuba kita perhatikan konsep puasa dan kemudian kita kaitkan sikit dengan Syawal. Kita berpuasa selama lebih kurang sebulan. Sebulan bermaksud mungkin 30 hari ataupun 29 hari. Tapi maksudnya sebulan. Kemudian kita menyambut Aidilfitri insya-Allah. Aidilfitri secara rasminya hanya 1 hari. Sebab itu dalam Islam, hari raya Aidilfitri ialah 1 Syawal. Dan pada tanggal 1 Syawal kita diharamkan berpuasa. Mengapa diharamkan berpuasa? Sebab itulah 1 hari untuk kita bersukacita, untuk kita berhibur secara yang tidak terbabas daripada syariat. 1 hari saja Allah berikan pada kita 1 hari untuk berhibur. Kemudian sudah boleh berpuasa 6. Sudah boleh berpuasa sunat. Artinya secara rasminya kita hanya bersukaria 1 hari. Dan kita berpuasa sebulan. Selepas kita bersukaria 1 hari,
sudah digalakkan pula, sudah disunatkan pula berpuasa lagi, puasa sunat Syawal selama 6 hari. Apa pengajarannya? Pengajaran di sini ialah Allah nak melatih umat Islam supaya sanggup bersabar lama. Dan jika berjaya, jangan seronok lama. Itu melahirkan insan kelas pertama. Hari ini kita sedang melihat ramai orang, dia nak bersabar sikit. Dia nak melabur sikit, nak untung banyak. Dia hendak bersusah payah sedikit, nak enjoy lama. Falsafah itu salah. Konsep itu salah. Nak jadi insan kelas pertama, nak menjadi insan yang hebat, itu dia konsep yang kita sebutkan tadi. Seperti Ramadan. Biar susah lama tak apa. Sabar lama tak apa. InsyaAllah akhirnya akan berjaya. Maka kita berjaya dengan sambutan Idul Fitri. Tapi ketika berjaya, jangan enjoy lama. Jangan seronok lama. Sebab apa? Kejayaan itu hendaklah kita gunakan untuk terus melangkah untuk mencapai sukses kejayaan yang lain. Jika kita berseronok lama, maka akhirnya sukses akan datang, tak dapat kita capai. Suksesnya lepas, akhirnya terbengkalai. Maka ini konsep yang akan melahirkan insan kelas pertama. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sudah pastinya puasa melahirkan insan yang sihat. Itu juga ada berkaitan dengan insan kelas pertama. Jika dia sihat, dia mampu meningkatkan produktivitinya. Tapi ini kita akan bicarakan pada sesi yang akan datang. Kesemua ini, jika ramuan ini ada pada kita, insya-Allah, kita sebenarnya akan mencapai status seperti yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, sampai ke hujungnya. Kamu sebaik-baik umat. You are the best nation created by Allah. You insan kelas pertama. Kamu sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Dengan syarat kamu mengajak kepada ma'ruf, kamu mencegah kemungkaran dan tunjangnya keimanan kepada Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita bertemu semula di lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.